Oke guys. So, kita bertemu lagi di Suparuish92 YouTube channel. Apa-apa pun sebelum aku bermula apa-apa, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dan bersyukur tak terhingga sebab support yang tak terhenti daripada viewers dan subscribers aku sehingga aku mencapai 1k subscriber sekarang ni. Tapi aku tengah cari view lagi untuk cukupkan kuota untuk monetization di dengan YouTube nanti. So aku harap korang boleh tengok lagi video aku banyak, payung view sikit, banyak sikit, lama-lama sikit. Okay guys. Alright, tanpa membuang masa, sambil-sambil aku nak naik running in motor ni, aku dapat idea ataupun nak try lain sikit lah. Tapi tak adalah lain sangat sebab ada motor vlogger yang dah famous semua apa semua. Diorang ada buat satu challenge ni, Scary Vlog Challenge guys. Kebetulan aku teringat yang aku pernah mendengar cerita-cerita seram yang diceritakan oleh rakan-rakan pemotoran yang lain pada aku. Okey, so macam kau tengok tajuk, seperti yang ada tertera dekat tajuk, Sepang Berhantu. What? Adakah betul Sepang ni berhantu guys? Kenapa orang cerita Sepang ni berhantu apa semua? Okey, wallahualam, kita sendiri tak tahu. Tapi logik dia, kalau nak ikutkan, benda tu ada je dekat mana-mana apa semua. Okey, tapi yang pasal penampakan ni aku tak sure. Yang tu depends lah. Kalau kata orang tu diberi untuk tengok, dapatlah dia tengok kan. Okey, tapi nasib baik aku bukanlah orangnya. Sombong amat. Okey guys, untuk cerita yang pertama, pada satu petang ataupun satu maghrib tu, dua petugas ataupun staff SIC sendiri membuat inspection. Aku tak pasti, mungkin inspection ni macam rutin juga untuk tiap-tiap hari punya inspection. Kalau tak ada track day apa semua aku rasa. Okey, dikatakan diorang akan mengelilingi seluruh track tu untuk check apa yang patut, untuk tengok lah apa yang tak kena ke, apa benda yang rosak ke apa. Tapi diorang akan round track tu apa semua. Kebetulan, kalau tak silap aku, time tu dah maghrib dah pun, kalau ikut apa yang diceritakan oleh pencerita tu. Diorang pergi berdua kalau tak silap aku, staff SIC tu, masa mengelilingi. Tapi semuanya mula-mula berjalan seperti biasa. Tapi bila dia sampai je sekali lagi, maknanya kira last trip diorang untuk keliling, bila diorang sampai di turn 1. Okey, turn 1 ni kalau untuk siapa yang tak tahu, boleh dikatakan corner yang pertama atau selekoh yang pertama daripada starting grid tu. Okey, bila diorang sampai di area selekoh pertama tu, diorang berada di gravel tepi tu tau, untuk dekat area Marshall punya pit stop. Aku tak pasti diorang nak check apa dekat situ. Tiba-tiba diorang perasan, ni bukan perasan dah guys, diorang nampak ada seorang pakcik naik motor SS2 kalau tak silap aku, lalu dengan laju sambil. Tapi yang peliknya, sebab pakcik tu tak pakai full suit apa semua tau guys. Korang bayangkan macam pakcik yang normal, jalan dekat jalan raya apa semua, pakai baju biasa je apa semua. Tapi ada dalam lita time tu dengan motor SS2 beliau, dengan laju lalu dekat selekoh turn 1 tu sambil memandang bengis guys pada dua orang staff SIC tu. So kalau korang bayangkan lah, sebab benda tu pelik, pelik. Sebab macam mana, first kau tengah maghrib, tiba-tiba tak ada track day, tak ada apa, kau memang tak boleh masuk, melainkan ada track day je. Tiba-tiba ada seorang pakcik yang lalu
sambil memandang bengis guys pada dua orang staff tu, dan berlalu pergi macam tu je. So tanpa membuang masa, dua orang staff tu pun bila tengok sambil kehairanan dan takut, diorang apa lagi, caw lah kan. Okay guys, tu untuk cerita yang pertama. So aku harap korang boleh stay lagi dengan Suparush 92 YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share guys. Okay, untuk cerita yang kedua guys, cerita yang kedua ni agak seram sedikit, sebab aku dapat cerita ni pun daripada geng-geng fotografer yang rajin buat photoshoot untuk track day motor di night track day. Okay, so kebanyakan fotografer memang akan berkampung juga, tapi dengan keluasan Sepang tu sendiri dan kelengangan Oh my god! Wow! dan lengangnya area Sepang belah Tenten yang lain, membuatkan fotografer decide selalunya untuk set satu tim atau dua tim macam tu lah. Diorang tak akan pergi berseorangan untuk snap gambar. Kalau tak silap aku, diorang mesti bawa tim, sebab diorang, kalau ikut apa yang diorang cakap, diorang selalunya seriau juga bila tengok keadaan dan lengangnya SIC itu guys. Okey, untuk cerita kedua ni pula, di mana salah seorang fotografer mengalami pengalaman melihat Kak Ponti guys. Gila kau. Yang ni memang direct boleh nampak terus daripada apa yang aku dengar diorang cerita sebelum ni. Okey, ceritanya bermula begini. Ada satu malam track day yang diorganize oleh organizer sekian-sekian. Kejadian berlaku selepas habis track day kalau tak silap aku. So kalau habis track day tu, mungkin kita boleh estimate dalam 11 lebih, 12 lebih macam tu, 12 tengah malam macam tu guys. Kebetulan ada dua fotografer yang team up kalau tak silap aku. Okey, diorang cover area di turn 15. Ketika diorang sedang leka untuk settlekan apa yang patut untuk sebelum diorang balik ke pit, salah seorang sebenarnya telah nampak kelibat Kak Ponti yang bertenggek di salah satu billboard di area turn 15 guys. Aku tak pasti dia dengar suara ke apa, tapi dia bertenggek. Yang ni memang nampak betul guys. Okey, dengan tidak semena-menanya, seorang yang dah nampak tu, dia terus caw sambil mengajak yang lagi seorang ni. Tapi yang lagi seorang ni pelik, apa pasal yang nampak tadi ni jalan laju sangat. So dia pun macam ambil, dia yang member yang pelik tadi pun try kejar apa semua, try tanya, kau nampak apa. Kebetulan yang seorang lagi ni asyik bertanya nampak apa sambil dia berlari. Sekilas pandangan dia pun ternampak benda yang sama guys. Tanpa membuang masa, dua-dua cabut lari guys, secepat yang mungkin. Korang gila, time tu dah pukul berapa apa semua, dan 15 tu dah lah sunyi apa semua. Memang kalau nak check dia lagi-lagi, event dah habis apa semua, takkan ada rider dah yang lalu apa semua dekat turn tu. So itu adalah antara pengalaman-pengalaman yang dialami oleh fotografer. Okay guys, itu adalah cerita tentang fotografer. Dan sekarang cerita yang ketiga ataupun cerita yang terakhir.
aku akan ceritakan tentang kejadian yang berlaku dan dialami oleh staff SIC sendiri guys, ataupun staff di Sepang International Circuit ini sendiri. Sponsored by Cubalah dulu. Okey. Sebab selalunya memang standard staff SIC, aku rasa mesti diorang dah biasa dah kot untuk mengalami kejadian-kejadian standard. Kalau nampak kelibat sekilas ke benda-benda tu, diorang dah biasa. Tapi kejadian yang satu ni memang amat pelik dan agak menakutkan juga guys. Sebab dia bermula begini. Pada suatu hari tu, diorang set up dua, aku tak pasti ada berapa orang cleaner yang di-hire. Aku rasa cleaner SIC sendiri. Okey, toilet dekat SIC ada banyak juga kalau tak silap aku. Okey, so diorang akan bagikan setiap seorang untuk satu area toilet tu untuk dicuci Okey, kebetulan yang lain tugas dah diberi semua toilet apa semua, dan salah seorang daripada cleaner tu telah ditugaskan untuk mencuci salah sebuah toilet yang akan menjadikan pengalaman yang paling ngeri dan tak akan dilupakan olehnya sendiri guys. Sebab dia ditugaskan untuk mencuci toilet di area hallway yang panjang yang menghubungkan antara bilik kecil staff SIC kalau tak silap aku. Okey, dia ada satu hallway menghala ke toilet tu. Kalau korang nak tahu, untuk pengetahuan korang daripada apa yang aku dengar, toilet tu sekarang ni dah ditutup lama selepas kejadian tu sendiri. Sebabkan diorang, aku tak tahu diorang dapat selesaikan ke tidak, tapi diorang dah tutup, tak akan digunakan. So untuk sesiapa yang tahu cerita ni, tahulah di mana keberadaan toilet tu tersebut. Okey, kita sambung kepada akak cleaner tadi. So akak cleaner tadi tu meneruskan dia punya tugas dan rutin untuk mencuci toilet di area yang diberi itu. So dia cuci macam biasa, ikut macam biasa rutin yang dia buat, and then dimulakan cucian di toilet perempuan dahulu. Dia ambil masa maybe dalam setengah jam macam tu. Kemudian lepas settle dia cuci macam seperti biasa, dia kembali untuk mencuci dekat area toilet lelaki. Sebelum tu guys, aku nak korang tahu, untuk hari-hari biasa, bila tak ada track day ataupun event apa-apa di SIC yang besar tu, so korang boleh bayangkan betapa sunyi dan agak senyap seluruh Sepang tu. Lagi-lagi bila di kawasan terpencil, kawasan kecil-kecil macam kawasan akak cleaner tadi tengah cuci. So memang takkan ada orang sangat apa semua, setakat staff yang berapa orang tu je. So akak tu sambung untuk mencuci toilet lelaki. So dia settle dalam 40 minit macam tu, setengah jam 40 minit dia settle toilet lelaki, and then dia pergi balik. Dia nak pergi balik ke toilet perempuan tadi untuk membuat final check up ataupun last double check balik, tengok apa yang tertinggal ke apa semua. So dia pergi. Semasa dia berjalan masuk di antara salah satu cubicle toilet di dalam toilet perempuan tu sendiri, alangkah terkejutnya guys. Sebab dia tengok di dalam cubicle toilet tu sendiri ada, kira boleh kata seluruh cubicle dalam toilet tu sendiri, di lantai dan di dinding,
ada percikan dan tepikan darah bercampur dengan najis guys. Darah tu dah satu hal, tapi dengan najis lagi, so bau dia memang busuk apa semua. Kau bayangkan perasaan akak cleaner tu time tu guys, betapa terkejutnya dia. Sambil pelik, yang paling penting memang takut gila lah kot aku rasa time tu. Yalah, kau dah cuci bersih, tiba-tiba ada darah berlumuran lah, apa benda bertepek dengan najis apa semua dekat satu toilet tu. Okey, dalam pada masa yang sama, cleaner-cleaner yang lain ditugaskan di toilet-toilet lain dah pun selesai lama dah kalau tak silap aku. So diorang berkumpul dekat diorang punya checkpoint sendiri apa semua. So mando yang menjaga diorang apa semua pun pelik, kenapa akak cleaner ni sendiri tak settle-settle lagi apa yang dah jadi. So kalau tak silap aku, diorang sendiri pergi check ataupun akak cleaner tu sendiri lari. Aku rasa akak cleaner tu sendiri lari pergi kat diorang. Kau gila dia nak tunggu dekat bawah tu. So akak cleaner tu bagi tahu pada mando tu dan semua yang ada dekat situ apa yang terjadi. So alangkah terkejutnya diorang bila dengar. Memang terkejut guys, dan hairan macam mana boleh jadi macam tu. Ada yang ingat mula-mula akak tu prank lah apa benda semua. So diorang ambil keputusan untuk turun balik ke toilet tu dan tengok masih lagi sama keadaan yang tadi jadi dengan darah dan najis apa semua. So mando tu decide dan menyuruh semua cleaner yang ada untuk cuci, bersihkan lagi sekali toilet cubicle, antara salah satu cubicle di toilet perempuan tu sendiri. Cuci, bagi bersih apa semua. Tetapi keadaan yang sama berulang lagi juga guys. Oh, baku pula aku juga Wow. Keadaan sama jadi balik. Macam yang mula-mula akak tu kena darah dan najis berlumuran balik guys, dekat dinding dengan lantai apa semua. So aku tak pasti diorang ada panggil orang-orang yang berpengetahuan, ustaz ke apa ke untuk settlekan benda ni. Tak pasti, tapi diorang antara decision diorang adalah diorang kunci terus toilet tu untuk tak bagi digunakan oleh public apa semua sampai sekarang guys. So untuk siapa yang tahu di mana toilet tu, diorang tahulah. Tapi kalau untuk kita yang tak tahu ni, tak apalah, kita guna je lah toilet yang ramai orang pergi. Tak payahlah nak menggatal sangat duk nak cari toilet-toilet yang pelik-pelik yang terpencil apa semua. Alright guys, so itulah sedikit sebanyak cerita seram yang aku boleh share daripada yang aku dengar daripada rakan-rakan pemotoran yang lain di Sepang International Circuit Malaysia guys. So macam aku cakap tadi, cerita ni kita tidak pasti kesahihan dia. Aku pun tak sure berapa sahih cerita ni. Tapi yang kita tahu benda tu semua memang wujud, lagi-lagi dekat area yang macam tu guys. So bagi aku senang cerita, kalau ada night track day ke apa semua, korang still berada di tempat orang. So jagalah mulut, jaga adab, jangan sembang kencang sangat apa semua. Takut korang pula mangsa yang seterusnya yang akan kena. Alright guys, so sampai di sini je Scary Vlog Challenge daripada aku Suparush 92 YouTube channel. So kalau ada apa-apa cerita yang lagi best pasal SIC ni, korang boleh je komen dekat bawah ni dan menceritakan pengalaman korang sendiri. So kita akan sembang, akan share. At least aku boleh tahu benda yang aku tak tahu apa semua lagi. Sebab aku cari juga cerita-cerita yang ni, layan juga kan. Malam-malam macam ni, sejuk cerita. Okay, apa pun, korang nantikan untuk next video on Suparush 92 YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment and share guys. Ciao. Assalamualaikum.